Okey, boleh nampak skrin saya tak? Baca. Alright, Nampak ke? Nampak. nampak Okey, kita recap balik So, lesson hari ni kita akan jadi lebih interesting. Ada banyak benda-benda menarik. Kita penggunaan daripada hukum logaritma yang kita belajar hari Selasa lepas. Okey, kita recap balik apa benda kita belajar. Okey ni tiga hukum logaritma yang utama. Okey. Ini kena ingat by heart ni. Ini log xy hasil darab dalam xy ni kita gabungkan dengan campur di situ, dan conversely yang dah bagi ni kita gabungkan dengan tolak, dan ini pula kita bawa dia ke depan sebagai darab. Okey, kita tengok dari buku teks bagaimana kita nak gunakan hukum logaritma ni. Okey, dan contoh ni saya nak tengok daripada contoh 25 dari buku teks. Okey, ini soalan yang sangat tipikal untuk soalan SPM. Okey, saya beritahu siap-siap. Okey, jadi pay close attention Diberi, dia bagi tahu situ. Diberi bahawa log 15 asalnya 5, dia dah bagi dah nilai dia 1.6826, dan diberi satu lagi pula log 4 asas 5. Okey, asasnya sama Asasnya sama. Asasnya 5 juga. Log 4 asas 5 pula nilainya ialah 0.8614. Okey, sekarang dia cari apa? Dia suruh kita guna dua informasi ni, informasi yang pertama dan kedua ni. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk untuk soalan A, dia suruh cari nilai log 60. 5. Okay, sementara tu saya bawa hukum log tadi tu ke page baru kita sekejap. Pinjam dari sini. Kita park dekat sini. Okey. Kita park dekat situ. Okey. So ini task kita. Task kita untuk mencari nilai log 60. 5 menggunakan informasi yang diberi. So, macam mana kita nak gunakan dia? Okey, kita tengok Kita tengok beberapa perkara dulu. Mula sekali asasnya sama, 5 ini dan 5. Jadi kalau kita nak cari log 60 asas 5, kita menggunakan nilai 15/4 ni, macam mana kita nak dapat nilai dia jadi 60? 15 darab 4. Exactly. Ini contoh yang mudah Jadi ini adalah log yang asasnya 5 tapi adalah produk of dua nombor, iaitu 15 darab 4 hasil darab dua nombor. Jadi di sini kita boleh guna hukum yang mana tu? Hukum pertama, 2 atau 3? Hukum first Hukum yang pertama. Kita guna hukum yang pertama ni. Jadi kita buat apa? Sama dengan log 15 asas 5 tambah log 14 log 4 asas 5. Exactly. Jadi campur sajalah, senang cerita. 1.6826 tambah 0.8614. Campurkan, guna kalkulator, samaan dengan 2.544. Mudah. Okey, mudah. Ini contoh yang termudah. Hanya guna hukum log saja. Hukum logaritma boleh dapat semua ni. Tengok B pula. Kadang-kadang dia punya problem dia can be a little bit complicated. Kadang-kadang sengaja dia buat jadi complicated. Okey, kita tengok yang seterusnya. Dia suruh cari pula log 12. Okey. Asasnya masih 5, tapi nombor 12. Jadi kita kena guna pakai. Macam mana nak dapat nilai 12 daripada 15 dan 4? Macam mana kita nak dapat? Right. 12. Kita kena fikir sikit.
Ini yang boleh jadi sedikit susah ni. Jadi selebih, bukan susah, tapi jadi lebih challenging. Dan juga dia nak tengok sama ada kita tahu tak beberapa perkara yang lain yang tidak diberi. Ada satu perkara yang tidak diberi tapi kita kena tahu. Nanti saya beritahu apa dia. Kalau kita tengok betul-betul kan, 15 dan 4 ni, 15 dan 4, kita buat apa boleh jadi 12? Kita fikir balik. Apa? Kalau 15 darab 4, 15 darab 4 jadi 60. Kalau 15 bagi 4, bukan bersama dengan 12. Bukan 60. Kalau 15 kuasa 4, dah mesti bukannya 12. Jadi kita kena ada satu perkara lagi, kemungkinan yang kita boleh guna. Apa dia? Informasi yang tak diberi. Informasi yang tak diberi tu apa dia? Informasi yang tak diberi tu kita kena tahu. Iaitu apa dia? Iaitu satu lagi nilai log 5 asas 5. Sama berapa? Tahu tak? Log 5 asas 5 sama dengan 1. Ini benda yang dia tak bagi. Okey. Sekarang mungkin kita boleh dapatkan nombor 12 ni dah. Tengok apa dia. 12 adalah 15 darab 4 bagi 5. Betul tak? 60 bagi 5. 15 bagi darab 4 60. 60 bagi 5 12. 12, exactly. 15 bagi 5 ada 12. Jadi kita perlukan 3 informasi ni. Jadi part ini yang kadang-kadang jadi susah. Kita nak cari apa kombinasi nombor yang boleh dapat jadi 12. Itu yang jadi sedikit mencabar tu. Kadang-kadang kita kena spend a little bit more time lah. Cari, cuba satu persatu. Try and error sampai kita dapat. Okay. Di sini contoh ni dia sengaja tak bagi nilai yang disorok ni. Sengaja dia tak bagi. Tapi kita kena tahu. Alright. Bermakna ini salah ni. Sekejap Allah, sekejap pula. Delete yang ini saja. Kena bubur lock dulu. Lock. Okey. 15 darab 4 bagi 5. 2 ni. Jadi ini basically bersamaan dengan log 60 per 5. Log 60 kita dah tahu dah jawapan daripada soalan yang terdahulu. Jadi apa kita buat? Ini adalah bersamaan dengan kita guna hukum logaritma yang mana pula? Yang kedua. Yang kedua. Sebab 60 asas 5. Tolak 5 asas 5. Tolak pula. Jadi log 60 ialah 2.544 ataupun saya buat macam ni dulu tak mau skip step. Ini adalah bersamaan dengan guna hukum yang kedua, 65 tolak log 5 asas 5 iaitu 2.544 tolak log 5 ialah 1. Jadi jawapannya ialah 1.544. Macam tu kita dapat jawapan. Okey Okey. Alright. Next, contoh yang kedua, yang ketiga. Okey. Ini kena pastikan faham Pastikan faham sebab nanti kita nak buat latihan. Okey, next. Log asas 5 juga 100. Ni dapat macam mana pula ni? Sekali lagi kita tengok. Yang diberi tadi ada 3 nilai. 15, 4 dan 5. 15, 4, 5. Kita tengok apa yang boleh kita buat. Allah. Sekejap. Mana dia? Zoom 250. Sekejap
daripada nombor 5, 4 dan 15. Ada tak kombinasi yang kita boleh guna untuk dapat jadi 100? 4 dan 5 jadi 20 tak? 15 darab 4 dapat 60 tadi. Tak boleh. Jadi mungkin ada yang lain. Ada. Okey, kita boleh guna satu nombor tu 2 kali. Contohnya 5 darab 4. Zaman 100. Jadi sekarang ni dia jadi apa? Back to black. Log asas 5 darab 5 darab 4. Alright. Kita ada beberapa cara kita boleh guna ni. Kita boleh buat ni. Satu, kita boleh extend sebenarnya hukum logaritma tadi ni. Kita guna yang ketiga. Betul. Kita guna yang ketiga. Exactly. Okay. Before we get there, you're good. You dan apa tu Megat dah nampak dah. Before we get there, saya nak sedikit cerita tentang yang pertama ni. Yang pertama tu kata log xy asas a. Tetapi sebenarnya dia juga boleh extend untuk 3 variable. Contohnya log a x y z gini. Ini adalah sama apa? Adalah log x asas a tambah log y asas a tambah log z asas a. Boleh. Okey, boleh. Sama juga katakanlah macam ni dia boleh extend sebenarnya. X, Y per Z asas A. Kita combine pula dengan yang kedua tadi tu. Dia jadi apa? Log X asas A tambah log Y asas A tolak log Z asas A. Okey. Sebenarnya kita boleh extend Kita boleh extend dia punya hukum logaritma yang telah kita dah derive sebelum ni, 3 tu. Tapi you are exactly right. Sebenarnya kita nak guna yang ketiga ni. Dia 5. Yes, 5 tu kuasa 2. Exactly. Jadi kita letakkan dia sebagai log asas 5 kuasa 2 darab 4. Ini pun sekali lagi saya kena bubuh juga kat sini sebenarnya. Kita extend lagi sebenarnya. Log A X kuasa Y, katakanlah kuasa apa kuasa N Y. Ini kita boleh buat sebagai N log X asas A tambah log Y asas A. Kalau ada bahagi Z pun boleh juga dia jadi tolak log Z asas A. Okay. Alright. Jadi kita boleh buat 2 cara sini lah sebenarnya. Ini cara yang pertama, ini is the preferred way lah. Ataupun kita juga boleh tulis ni sebagai log 5 asas 5 tambah log 5 asas 5 2 kali tambah log 4 asas 5. Boleh juga. Tapi kita sengaja nak guna hukum logaritma yang ketiga tu. Jadi ini sama dengan apa dia? 2 log 5 asas 5 tambah log 4 asas 5. Alright. Log 5 asas 5 apa dia? 1. Dan log 4 asas 5 ialah 0.861. 0.86. Nak scroll lah malah dah. 0.8614. Jadi bersama dengan 2.8614. Okey. Boleh faham? Alright, good. Ada soalan tanya tau. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 26. Okey, ini pun lebih kurang serupa juga.
Disuruh cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa guna kalkulator. Disuruh cari apa? A. Log 750 asas 5 tolak log 6 asas 5. Alright. Ini pun satu soalan SPM yang sangat-sangat tipikal. Dia kata jangan guna kalkulator, tapi cari nilai dia. Alright. Ini cabaran. Okey, macam mana kita nak cari ni? Boleh guna hukum kedua. Guna hukum kedua. Kita try dulu. Kalau tak dapat kan, kita guna cara lain. Mungkin ada cara lain lah. Tapi kita guna cara yang kedua dulu. Sebab itu clue yang pertama yang saya nampak juga. Okay. Megat bernampak yang tu juga, saya pun nampak yang tu juga. Jadi kita try dulu. Betul tak betul tu kemudian cerita. Ada kemungkinan tak betul lah. Tapi itu kemudian cerita. Yang penting kita try dulu. Jadi 750 bagi 6 ada nilai tak? 125. 125 ya? Okey 750 bagi 6. 125 exactly. Rasanya ada ni. Log 125 5. 125 ni apa pula? 125 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 exactly. 5 dah 5. Exactly. Jadi kita boleh guna apa now? Transfer yang 3 depan. Exactly. Kita guna hukum yang ketiga pula. 3 log 5 asas 5. Ini hukum 2 kan tadi? Ini pula guna hukum 3. Kita dah guna 2 hukum in combination. Jadi sama dengan 3 log, ini log 5 asas 5. Log 5 asas 5. Jadi bersama dengan apa? 3. Senang saja. Okay, next. B. Straightforward kan? Bukan straightforward sangat lah. Dia memerlukan sedikit kreativiti lah. Bukan sangat kreativiti tetapi trial and error. Kreativiti dan juga trial and error. Dalam bahasa Melayu apa trial and error? Tak tahu. Cuba dan something lah. Try and error maknanya kita cuba satu persatu. Kalau tak boleh, okey, kita buat cara lain. Itu maksud dia. Tapi yang pentingnya kita cuba. Dalam matematik memang begitu kan. Saya pun selalu macam tu. Cuba satu jalan. Tak boleh kita cuba cari jalan lain. Tak boleh kita cari lagi sampai dapat. Lama-kelamaan bila kita buat banyak latihan, kita akan jadi trial and error tu jadi prosesnya lebih mudah. Melalui experience. Log 8 asas 3 tambah 2 log 6 asas 3 tolak log 96/9 tu dia. Okey. Semuanya asas 3. Jadi kita kemungkinan boleh guna salah satu ataupun kombinasi tiga-tiga hukum tadi tu. Okey, macam mana nak buat ni? Sekali lagi kita kena try Alright. Saya nampak satu cara Mula sekali kita try tengok ni dulu. Jadikan 6 kuasa 2. Exactly. 6 kuasa 2 sama dengan 36 kan? Jadi mungkin adalah mungkin ada cara dia. Kita tak tahu lagi Tambah dengan log 36 asas 3 tolak log 96/9 asas 3. Okey. Apa pula kita nak buat ni? Kita boleh guna kombinasi of 1 dan 2. Betul. Kita try dulu Jadi apa dia? 8 darab 36 bagi
96/9. Ini sama dengan apa? Log asas 3, 8 darab 36 per 96 darab 9. Okey, ini faham tak step ni ulama? Faham kan? Okey. Apa yang saya buat? Saya bawa yang 9 ni naik atas. Sebab dia dah bahagi 2 kali. Dah bagi 2 kali dia jadi darab. Kita tengok kalau lah ada sesuatu yang menarik daripada hasil darab dan bahagi ni. Harap-harap macam tu lah. 8 darab 36 darab 9. Dapat apa? Okey. Bahagi 96. Dapat 27. 27 betul. Mudah nombor dia. 27. Jadi bersamaan dengan samaan dengan 9 darab 3. Exactly. Ataupun 9 darab 3 ataupun lebih better lagi pada dia. 3 kuasa 3. Exactly. Log 3 kuasa 3. 3 iaitu bersama dengan 3 log 3 asas 3 iaitu bersama dengan 3. Sebab apa? Sebab ini nilainya 1. Okey? Boleh faham tu? Boleh ikut? Boleh. Nampak macam boleh ikut tu. Alright. Habis. Okey, latih diri. Latih diri 4.10. Latih diri 4.10. Okey. Cuba buat nombor 1 dulu tau. Empat poin 10. Log 4 asas 7. 0.7 12. Next dia bagi log 5 asas 7. 5 asas 7. 0.827. Okey. Okey, yang pertama dia suruh cari log asas 7 juga 1/4. Dapat ni 0.115. 0.15 macam ni? 115. Oh, 115. Okay, saya pun tak kira lagi sebenarnya. Okey, kita tengok Ini adalah bersama dengan log 5/4 lah basically. Jadi log, yes. Tolak log 4. Jadi 0.827 tolak 0.712. Jadi bersama dengan alamak, tulisan menteruk sangat. 0.115 exactly. Tulisan saya teruk sangat tak apalah, asalkan faham betul kan? Rasanya betul tu sifir saya ni. Okay, good. Okay, seterusnya log 28 asas 7. 28 bukan 25, 28. Sorry. Asas 7. 28. Alright.
Okey. Hmm. Dekat 1.712. Dapat berapa? 1.712. 712 kan? Okey, macam mana dapat tu? Lupakan saya setuju kalau boleh jadi 7.4 juga. Exactly. 7.4. Ini 7, sorry. 7. Sekali lagi informasi yang tidak diberi. Nombor 1. Okey, so ini adalah sama dengan log 7 asas 7 tambah log 4 asas 7. Iaitu 1 tambah 0.712 iaitu 1.712. Good. C. Oh. Dapat 1.396. 1.396. Dapat macam mana? Log 107. Asas 7 sama dengan 5 kuasa 2 darab dengan log 5 kuasa 2 darab dengan 4 asas 7. Betul. Jadi sama dengan 2 log 5 asas 7 tambah log 4 asas 7. Log 5 0.827 tambah 0.712. Jadi guna kalkulator. Saya kira dia. Salah kira? Saya kira. Dapat 2.396. Ya. Sekejap Okey. Tambah 0.712. 2.366. Kat mana silap yang tadi tu? Lupa ni. Formula 3 yang jadi yang kedua tu. 5 kuasa 2 lupa transfer 1. Lupa transfer 2 tu. I see. Okey.
Settle soalan yang pertama. Soalan kedua pula. Okey, tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa kalkulator. Kalkulator apa dia? Panjang tu. Log 21 asas 3 tambah log 18 asas 3 tolak log 14 asas 3. Okey. Dia nampak panjang, nampak intimidating, tapi sebenarnya kita kena organizekan kita punya pemikiran tu. Sebenarnya benda ni mudah saja. Yang pentingnya pertama sekali kita kena tengok asasnya sama dulu. Kalau asas lain, itu dah cerita lain dah. Asasnya sama. Buat A dulu ya. Jawapan ni 3. 3. Alright, kita tengok sekejap macam mana dapat 3 tu. Kita guna kombinasi hukum pertama kedua 1 dan 2. Log 21 asas 3 darab 18 bahagi 14. Apa tu? Mana kalkulator? Kalkulator saya lambat sikit lah. Sekejap. Guna mouse dia lambat. 21 darab 18 bagi 14. Jadi 27 asas 3. log 27 asas 3 ataupun log 3 kuasa 3 iaitu 3 log 3 bersama dengan 3. Betul lah ni. Alright, good. Laju dah ni Megat. Sip. B. Okey, cuba buat B. Dua 9 tambah 12. Okey. Alhamdulillah.
Baik. Siapa? Take your time. Yang pentingnya belajar. Kalau nak cepat memang saya boleh tunjuk terus, tapi tak ada benefit dia untuk belajar. Kalau susun positif kat depan boleh? Boleh? Kita boleh susun ikut mana pun. Ada saya. Ini kita guna ketiga-tiga hukum sekali ni. Yes. Cepat. Sikit lagi. Sama dengan dua. Sama dengan 2. Tak. Okey, macam mana buat? Dia yang first alihkan bilik 2 yang 1/2 menjadi kuasa. Okey. Macam ni kita tengok ini dulu, satu persatu dulu Tengok 2 ni. Kita boleh guna hukum yang berapa ni? Hukum yang ketiga. Yang ketiga, exactly. So, jadi apa? Dia jadi Log 2 kuasa 2 asas 4. 2 kuasa 2 asas 4, exactly. Kemudian tolak Log 9 kuasa 1/2 asas 4. asas 4. Kemudian ini tak ada apa. Belum lagi. 12 asas 4. Okey, sekarang yang pertama ni jadi apa? Jadi log 4 asas 4. Log 4 asas 4. Yang kedua ni jadi apa? Log 3 asas 4. Exactly, log 3 asas 4. Okey. Kenapa? Sebab 9 kuasa 1/2 sama juga dengan square root 9, iaitu 3. Okey? Kadang-kadang orang tak nampak ni. Kadang-kadang orang tak nampak. Jadi, kemudian tambah sajalah dengan log
12 asas 4. Jadi gunalah balik log apa tu hukum tambling kedua tadi tu. Ya, log asas 4 itu 4 darab 12 bagi 3 iaitu 48 bagi, jadi 16 ya. 16. So, akan jadi sama dengan log 4 kuasa 2 asas 4. Exactly. Kita tukarkan balik jadi log 4 asas 2. 4 kuasa 2 asas 4 iaitu bersama dengan Jadi 2 log 4 asas 4. 4 asas 4 jadi bersama dengan 2. 2. Okey. Dia ambil masa lama sikit tapi tak apalah, itu part of learning process tu. Okey, part learning process. Kena buat latihan berterusan lah. Supaya boleh sharpen skill lagi, boleh jadi cepat. C. Log 7 asas 2 tambah log 12 asas 2 tolak log 21 asas 2. Nampak macam straightforward saja ni. Tak tahulah. Asas 2 belakangnya. Straightforward. Rasanya lah. Try tengok. Dua je jawapan dia. Straightforward kan? Straightforward. Dia susun gabung. Susun saja. Gabung hukum 1 dan hukum 2. 7 hukum 3 tak ada apa ni? Hukum 3 tak ada kan? Ada dan ada dapat. Ya. Oh, okey. Ini jadi 3 kan? 3 jadi 4. Jadi ini sama dengan log 4 asas 2 iaitu log 2 kuasa 2. 2 log 2 asas 2 dia sama dengan 2. Okay, good. Saya nak bagi soalan tambahan. Simple saja. Tapi saya nak megak fikirkan Simple saja. Log 2 asas 4. Log 2 asas 4. Dia dapat tak? Kosong 5. Good. Macam mana dapat tu? Kalau log 4 asas 4 tu apa? 2 separuh daripada 4. Separuh daripada 4. Ya, betul. Okey, saya nak tunjuk macam inilah cara dia Kita kena tahu bahawa 2 tu adalah bersama dengan apa? 2 tu adalah bersama dengan square root 4 ataupun 4 kuasa setengah. Ini yang saya nak tunjuk sebenarnya. Sengaja saya beritahu tu. Jadi ini adalah bersama dengan log 2 kuasa setengah asas 4 ataupun 1/2 4 sini. 4 salah tulis. Jadi 1/2 log 4 asas 4. Jawapan dia memang 1/2. Ini saja nak tunjuk ni. Kita kena sekali lagi kita kena kreatif. Macam mana kita nak menggunakan nombor 4 ni saja untuk kita kaitkan dengan nombor 2 tu. Itu saja objektif dia. Okay, you dapat jawapan yang betul. Alright. Ada soalan apa-apa tak? Faham Kena kreatif. Okay, good. Jadi kita teruskan ke next section. Okay, bertambah dia punya komplikasi dia. Memudahkan ungkapan. Sekejap. Mana dia? Mempermudahkan ungkapan algebra menggunakan hukum logaritma.
kita guna contoh. Contoh 27. Seperti dalam textbook. Okay. Dia suruh apa dia? Dia suruh ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu logaritma tunggal. Ini tak susah mana ingat. Ungkapkan, saya type lah. Sebab tulisan saya tak apa nak cantik, saya type lah. Font yang kecil. Okey, 12. Ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu logaritma tunggal. Alright. Yang A. Ini hopefully tak complicated sangat, hopefully lah. Ini sebenarnya subset daripada contoh yang kita buat tadi, contoh 26 dan 25, subset saja. Log X asas A tambah 3 log Y asas A. Okay, asasnya sama. Jadi guna hukum 1. Ya, hukum 1 dan hukum 3. Exactly. Mudah saja ni sebenarnya. Kita buat satu persatu lah. Log X asas A sama dengan, campur dengan log Y asas A kuasa 3. Okey, ini kita menggunakan hukum yang ketiga. Kemudian kita guna hukum yang pertama pula. Jadi log asas A iaitu X Y kuasa 3. Jadi ini dia punya jawapan dia. Satu logaritma tunggal. Mudah ya, tak complicated sangat, insya-Allah. By the way, kita kena master untuk tulis benda-benda macam ni sebelum kita buat latihan tadi sebenarnya. Ini kena master dulu. Tapi kita dah practice ni, so not such a big deal. Okay, nombor 2. 2 log X. Ini soalan macam ni pun kerap juga keluar soalan macam ni dalam kertas 1. Dia suruh tu simplifykan saja, dia suruh permudahkan saja. Okey. Ini pun sama juga. Kita gunakan hukum yang ketiga dulu untuk settle yang tu. Jadi log X asas A, log X kuasa 2 asas A. Yep. Alright. Log Y kuasa 1/2. Right. Log Y. Good. Okay, dia jadi apa? Dia jadi, kita gunakan hukum yang ke-2. X kuasa 2 per Y kuasa setengah. Ataupun kita boleh tulis ni sebagai log asas A X kuasa 2 per punca kuasa 2 bagi Y. Okay. Alright. Sekejap ya. Okay. C pula. Saya pening sekejap. Okay, 2 log X asas 3 tambah log Y asas 3 tolak 1. Okey. Yang ni kita kena hati-hati sikit. Especially yang 2 yang terakhir ni benda yang kita kena hati-hati sebenarnya Y dia bukan bersekali dengan tolak 1 di sini. Kalau dia bubuh kurungan macam ni, okey, buat dia punya maksud dah lain dah. Dalam arti kata lain, saya nak bagi tahu log Y asas 3 tolak 1 ni tidak sama dengan log Y tolak 1 asas 3. You faham tak? Kewujudan kurungan ni sangat penting. Tanda tanpa kurungan
maksud dia dah berlainan. Boleh faham tak Megat? Tolong turn on mic Megat, tak dengar apa-apa. Okay, alright. Maksud dia berlainan. Okay. Yang ini, nombor 1 ni senang saja kita nak resolve kan. Nanti kita tunjuk. Kita ambil satu persatu dulu. Kita selesaikan ini dulu. Menggunakan hukum yang ketiga. Iaitu log X kuasa 2 asas 3 tambah log Y asas 3. Dan ini apa tadi? Log 3 asas 3. Exactly. Sekarang kalau kita guna hukum pertama dan kedua. Jadi log asas 3 X kuasa 2 Y per 3. Jadi settle. Mudah saja. Boleh ikut Boleh. Tak susah sangat. Okey, kita tengok contoh 28 pula. Alhamdulillah. Dia ada statement situ. Kenapa saya punya PowerPoint ni not responding pula ni? Alright, done. Dia kata jika ini typical soalan SPM ni. Jika dia kata P adalah log 2 asas B. Okey. Kemudian Q pula log 3 asas B. Dan yang ketiga R ialah log 5 asas B. Okey, semua asasnya sama iaitu B. Okay, that's the first thing to note. Dia suruh tulis dalam sebutan P, Q dan R. Okay, ini informasi yang diberi. Dia suruh tuliskan dalam sebutan PQ. PQ dan atau R. Okay. Apa dia tu? A. Log 6 asas B. Okey, log 6 asas B. Sekali lagi kita kena tengok nombor 6 ni. Bagaimana kita nak construct nombor 6 ni daripada salah satu ataupun beberapa daripada tiga-tiga nombor tu. 2, 3 dan 5. 3 darab 2. Exactly. Iaitu log asas B iaitu 3 darab 2. Exactly. Kurungan kena ada. Kurungan kena ada. Bagus. Kurungan kena ada. Jadi ini bersama dengan log apa? Ini bersama dengan log 3 asas P tambah log 2 asas B. Dah jadi mudah dah kan? Dengan P tambah Q. Dengan P tambah Q. Mudah je. Okay. Kita tengok B pula. Log 45 asas B. Okay, sekali lagi kita tengok 45. Macam mana kita nak gunakan ketiga-tiga ni. 45 kita tulis boleh sebagai jadi 3 kuasa 2 darab 5. Alright, darab 5. Jadi 9 darab 5 iaitu 45. Good. Jadi log asas B 3 kuasa 2 darab 5 iaitu log asas B 3 kuasa 2 tambah log 5 asas B. Kemudian yang ni pula kita guna hukum ketiga 2 log 3 asas B tambah log 5 asas B. Sekarang baru kita boleh guna simbol-simbol ni. Iaitu 2Q tambah R. 2Q tambah R. Siap. Kau timur. Okay, good.
Tengok C pula. Wah, ini pening kepala ni. Log 0.2222. Ini nombor yang tidak berakhir, maknanya sambung terus. Macam mana kita buat ni? Pening lah ni. Alright. Ini ingat tak daripada kita punya lesson cert? Cert ni? Set. Dia bukan set. Dia nombor dia berulang. Nombor yang berulang, nombor ini selalunya kita tulis ni sebagai 0.22. 0.2 macam tu bar B. Macam mana kita nak tukarkan 0.2 bar ni kepada bentuk pecahan? Ada nombor kat atas, ada nombor bawah. Pecahan dua nombor dua nombor integer. Ingat lagi tak? Kita boleh tengok balik. Ada nota dia. Mana dia? Nota dalam ni semua. Mana dia? Kat sini. Kat sini ke? Jadi 1/5. 1/5. 1/5 0.2. Nak sekejap So dia 0.22. Lambatnya PowerPoint ni. Slow pula hari ni. 1.1 tadi tadi ada. Kat sini. Sini. Macam mana buat? Kita buat N bersama dengan ni dan 100 N bersama dengan tu. Alright. Jadi kita buat proses yang sama juga. Okay. Jadi alright. Kita buat proses yang sama juga. Slownya kali ni. Ya Allah. Okay. Kita buat mana dia? Insert sekejap. New slide. Sampai end of the page. N sama dengan 0.22 macam ni lah basically 0.2 dan 10N. Betul ke buat ni? Saya pun lupa dah. 2.2 macam tu. nombor. Bukan macam ni. 0.2 10. 10N ke? Kalau ni 0.2 bar, 0.22 baik. 0.2 bar, N. So 10 N. So N sama dengan 0.2 bar macam ni. 2 bar. Tu 10 N sama dengan macam tu. Kita try tengok Ingat-ingat lupa lah pula Jadi 10N tolak N adalah sama dengan 2.2 bar tolak 0.2 bar. Jadi 9N sama dengan 2. Betul? Jadi N sama dengan 2 per 9. Betul tak? Bermakna Allah Akbar. Sekejap. Dah masuk ke page terusnya. Carilah sekejap Saya nak transfer lah. Nak transfer pergi ke surat seterusnya. Ya Allah. Dia pergi ke mana pula dah ni? N sama dengan 29. 2 per 9 kan? Ya Allah Akbar. Sekejap ini masalah guna PowerPoint ni. Allah Akbar. Sekejap. Allah Akbar. Macam mana ni?
Allah, dia pergi situ juga. Okey. Rancangan tergendala sebentar, sekejap. Ada masalah dengan PowerPoint ni. Saya ingat tak boleh guna PowerPoint kot. Okey. Bolehlah tu lebih kurang. Okey. Alright. Sambung balik. Jadi now log 0.2 bar asas B ialah log 2/9 asas B. Jadi ada apa yang kita nampak tadi? 2 dan 9 ada tak? Daripada informasi sebelum ni 2 dan 9 tak ada. 2 dan 9 tak ada. Ambil balik di sini ya. Copy masuk sana balik. Hopefully dia tak jadi kacau macam tadi. Oh, dia kacau juga macam tadi. Allahu Akbar. Nanti tak boleh guna dalam Microsoft PowerPoint ni. Okay, letak sini. Dia tak ada. Tetapi apa yang kita ada? Ini adalah log 3/2. 3/2. Kan? Okey. Jadi ini adalah sama dengan apa? Log 2 tolak, saya buat cepat-cepat dah lah ni. Hopefully Megat dapat dah ni. Log 3. Boleh tak? Boleh. Saya dah buat, saya apa tu bawa terus ke situ Yang kuasa 2 ni tadi. Saya buat cepat-cepat lah ni. P 2Q tolak P. P tolak 2Q. P tolak 2Q. Jadi ini jawapan dia. Q. Jadi untuk selesai masalah ni, benda ini jadi sangat-sangat kritikal lah. Kalau lupa cara nak buatnya, kita sangkut. Atau satu cara lagi, guna calculator saja, try and error. Itu pun boleh juga. Tapi perhaps mungkin kalau kita guna ini, kita dapat extra markah lah. Alright, kita ada soalan apa-apa? Okey tak? Kita tengok contoh seterusnya. D. Log B asas B 5 square root 3 2. Okey. Semua ada kat situ basically. Jadi ini adalah log yang root 3 itu kita tulis sebagai 3 kuasa setengah 2. Semua ada sana dah. Jadi apa? Jadi log 5 ni asas B tambah setengah log 3 asas B tolak log 2. Jadi apa? Log 5 jadi R tambah setengah Q tolak P. Okey. Boleh Alright. Okey, boleh jadi complicated juga banyak Okey. Kita buat latih diri. Latihan 4.11. Okey. Banyak tu. Saya pilih lah, saya tak mau buat semua sekali. Nombor 1 tu kita buat A, C dan E. Tiga cukup lah. A, C dan E Baik. Log C. Ini A, ini C.
Okey, so tulis ungkapan sebagai logaritma tunggal. Nak jawab sesuatu kan nak tunjuk semua? Satu-satu. Buat A dah. A log XY kuasa 2 asas 2. Kuasa 2 asas 2. Alright, good. Betul tu. C. C. C log XY kuasa 3 asas 2. Log XY kuasa 3 asas 2. Okay, good. Dia basically kita bubuh macam ni dulu. Kemudian jadi kita guna hukum yang pertama pula. Alright, good. Okay, yang last ni. Alhamdulillah. Dia betul kalau A tu log M3 N2. M3. N2 asas 3. Sekejap. Log apa dia? Log M3 N2 asas 3. Sebab dia ada log M4. Log kuasa M. Macam ni? Silap. Log M asas kuasa 3 N kuasa 2. Macam tu? Salah. Salah tu maksudnya. Okay, tengok. Bagus. Salah tu. Tapi tak apa, kita go through. Kuasa 2. Iya, saya yang silap ni. Ini bukan 3, ni 2. Betul lah. Betul lah jawapan tadi. Saya silap tulis yang tu. Okey. Betul lah. Dia tadi apa? Log M kuasa 4 kemudian N kuasa 2 bahagi dengan M. Kan? Asas 3. Jangan lupa. Allah, merah lah pula. Allah, kenapa ni? Saya punya Microsoft Point ada masalah ni. Bahagi dengan M. Dia jadi apa? Log M kuasa 3. Jadi darab log M kuasa 3 N kuasa 2 asas 3. Betul lah. Good. Kita tengok soalan yang berikutnya. Saya rasa saya punya Microsoft PowerPoint file ni dah terlalu besar kot, dah jadi slow lah. Dia jadi slow, not responding. Allah Akbar. Okay. Nombor 2. Semua ya? Yang ni nombor 2 buat semua. Diberi dah tu log 3 asas 2 sama dengan P. Log 5
Asas 2 sama dengan Q. Jadi ungkapkan yang lain dulu. A jadi Q. A sama A, dengan Q. AQ sebab apa? Log 10 asas 2 sama dengan log 5, kurungan 5/2 asas 2. Yes. Jadi log 5/2 tambah log 2/2 Jadi log 5 Q kan. Q tambah 1 kan? Betul? Sama kan? Yep. Alright, good. Try nombor B pula. B sama dengan 2P tambah Q. 2P tambah Q. Macam tu Okay, good. Sekejap kita tengok macam mana dapat tu. Log 1/45 ni kita dapat macam mana? 3 kuasa 2/5. 3/2 darab 5. Okay, good. 9/5 45, betul? Jadi 3 log 3 tambah log 5/2. 2 log 3. 2. Careless mistake macam ni boleh cost us points. Boleh hilang markah. Jadi 2P tambah Q. Good. Okay, C pula. C tadi tak tulis pun. Log, okay. Okay. Satu per 2P tambah 1/2Q. Okay. 1/2P tambah 1/2Q. Ataupun nak bagi comel dia, kita faktorkan 1/2 tu keluar. P tambah Q. Yes. Okay. Sini basically kita tulis log 215 kuasa setengah. Ataupun 1/2 log 15. 15 ialah 5 darab 3. 2. Jadi 1/2 log 5/2 tambah log 3/2. 1/2
P tambah Q. Macam itulah jawapan dia. Alright. Okay. Boleh senang saja Alhamdulillah. Okay, seterusnya. Ada apa-apa tak lagi sebelum saya jump ke part yang seterusnya? Okay, kita nak masuk gear 3 ni. Tadi senang masuk gear 3 dah ni. Tak apalah. Kita masuk gear 3 lagi ni. Kita nak introduce satu lagi hukum logaritma. Iaitu apa dia? Kita nak buktikan dulu, iaitu log B asas A adalah sama dengan log B asas C log A asas C. Mana datang C tu? Sini tak ada C. Tiba-tiba sini ada C. Okay, never mind. Pertama sekali, saya nak beritahu. Contohlah, katakanlah M adalah bersama dengan N. Bermakna log M adalah bersama dengan log N. Betul ke tak? Ini benda yang obvious. Tak kira lah asasnya berapa sekalipun. Saya bubuh asas P pun tak apa. Ini nampak logik ke tak logik ni? Logik. Logik kan? Kalau M sama dengan N, tentulah log M sama dengan log N. Dia punya asas dia tak kisahlah bubuh asas apa pun tak apa. Asas 10 ke, asas 2 ke, asas 3 ke. Semuanya sama. Okey? Semuanya sama. Jadi ini benda yang pertama saya nak tunjukkan. Yang kedua. Okey. Katakanlah andaikan log B asas A adalah sama dengan X. Jadi kalau kita nak tulis dalam bentuk indeks, jadi apa? Jadi X. A kuasa X. X sama dengan B. Okey. Sebab X ni adalah dia punya indeks dia. X adalah indeks dia. Dan kita kena tahu dia punya asas dia A. Jadi A kuasa X adalah sama dengan B. Okey. Now, kita nak guna tadi balik apa yang kita tulis ini tadi tu, dan kita introduce satu asas yang baru, iaitu asas C. Disebabkan A kuasa X sama dengan B, bermakna apa? Log A kuasa X tentulah sama dengan log B. Dan kita introduce salah satu integer lain, iaitu C. Okey. Boleh ikut. Alright. Kemudian kita guna Allah, ni dah sangkut balik ni. Kita guna hukum indeks. Hukum indeks yang ketiga tadi, kita letak X di depan. Okey. Jadi bermakna apa? Kalau kita bawa the whole thing ni ke kanan, dia jadi apa? Dia jadi X bersama dengan log B asas C log A asas C. Boleh ikut lagi ke dah lost? Boleh ikut lagi kan? Okey. Sebab apa? Sebab kita dah pindah ni tadi. Kita dah pindah the whole thing. Ataupun kita dah bagi dengan log A asas C. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia jadi ni. Tetapi X ni apa? X adalah ini. Jadi X tu apa dia? X ialah log B asas A adalah bersama dengan log B asas C per log A asas C. Maka lahirlah satu lagi hukum logaritma. Okey. Bermakna apa? Cara mudahnya
kita nak ingat ni, apabila kita diberi nombor log B asas A, kita ada dua nombor itu, B dan A. Bila kita nak convertkan menggunakan hukum yang baru ni, kita kata log B kat atas, log A kat bawah. Yang A ni kat bawah, yang B tu kat atas. Dan kita perkenalkan satu asas yang baru, C. Tak kira lah C tu nombor apa pun, nak bubuh nombor apa pun boleh. Nombor apa pun boleh. Alright. Ini hukum indeks yang keempat lah basically. Tapi ada satu lagi hukum indeks yang kita boleh derive daripada hukum indeks yang keempat ni. Apa dia? Kalaulah ini dah pun kita proven betul, bermakna apa? Bermakna log B asas A pun juga kita boleh tulis sebagai log B per log A, tapi asas apa? Asas B juga, kita buat asas B. Kita cari nombor yang sama dengan B ni. Maksudnya log B asas B ni sama dengan apa? Sama dengan 1. Kan? 1. Jadi dapatlah kita hukum indeks yang kelima. Log B asas A adalah bersamaan, kita terbalikkan dia 1 per log A asas B. Nampak tak? Sekali B asas A kerana A asas B. Jadi ini hukum indeks yang kelima. Baliklah dia. Boleh kot? Boleh. Boleh lagi? Dia macam pening sikit, tapi kalau biasa kan boleh. Okey, tak apa. Tak puas hati. Yang ini boleh faham tak? Macam mana saya dapat ni tadi? Ya, boleh. Yang ni lah, yang hukum keempat. Hukum keempat ni. Tu faham kan? Kita telah introduce satu random variable C. Satu nombor apa saja. Asas 1 ke, asas 2 ke, asas 3 ke, asas 10 ke, asas 1000. Tak kisah. Asalkan dia nombor integer. Kalaulah kita boleh bubuh apa saja nombor sini, tentulah kita boleh bubuh nombor yang sama, iaitu B. Kat sini. Kat tempat C tak kisah nombor apa. Tak kisah nombor apa kita nak bubuh pun boleh. Tak kisah. Kalau log macam yang hukum kelima, log B asas A sama dengan 1 per log A asas B. So kalau tak kisah nombor apa, so boleh jadi log B asas A sama dengan log B asas B. Letak log B asas A. Itu belah bawah. Itu sama. Itu sama. Itu sama kan? Itu sama. Apa yang Megat. Tapi tak apalah, maknanya Megat fikir kan. Log B asas A tadi kita bubuh apa? Log B asas A sini log A asas A kan. Sama apa? Log B asas A per 1. Jadi log B asas A lagi. Sama baliklah kan. Sama lah. So kat tempat C tak kisah nombor apa. Nombor apa pun tak apa. Jadi kita dapatlah hukum indeks yang kelima. Okey. Boleh ikut dah Boleh. Alright. Okay. So sekarang ni ini dia powerful power of logarithm dengan menggunakan kalkulator yang semudah ni. Apa kita boleh buat? Kita tengok contoh 29. Kalkulator kita ni Casio 570 ni, bila log saja dia punya default log asas 10. Dia tak ada asas 2, tak ada asas 3, asas 4, tak ada. Kesemua log adalah asas 10. Tetapi kalau kita nak cari nombor asas lain, kita boleh menggunakan hukum log yang keempat ni. Contoh 29. Okey, dia kata apa? Dia suruh cari nilai A. Log 4 asas
30. Kalau nak buat secara direct guna kalkulator memang tak ada jalan. Memang tak ada jalan. Tapi hukum logaritma kata log B asas A ada sama dengan log B asas C per log A asas C. Kita boleh tukarkan saja kepada asas 10. Kita boleh pilih apa saja nombor kita nak. Sempat lah pula dah. Asas 10 dengan menggunakan hukum logaritma yang keempat tadi. So sekarang ni kita boleh guna kalkulator dah lah. Kita ambil log 4 bagi dengan log 30. Dapat jawapan dia. Log 4 sama dengan ni bagi dengan log 30. 04076. 0476. Kalau nak tukar kepada log lain boleh. Log lain boleh. Tapi kalkulator ni ingat, kalkulator ni hanya boleh calculate log base 10 saja. So kalau kita dapat nombor yang sebegini, log 4 asas 30, kita guna asas 10 lah. Nak guna asas 2 pun boleh. Tapi log 4 asas 2 kita boleh tahu bersama dengan 2. Tapi log 30 asas 2 kita tak boleh cari. Itu masalah dia. Jadi kita boleh guna log 10, log asas 10. Alright. Boleh ikut? Boleh. D. Lagi. Log 2. Yes. Log 0.45 asas 2. Jadi kita guna saja log asas 10. Saya buat LG saja 0.45 per LG 2. LG ni maksudnya log asas 10. Jadi kita guna kalkulator. Log 0.45 negatif 1 bagi log 2. Dapatlah jawapan dia. Negatif 1.152. Okey. Macam tu saja. Alright. Contoh 30 ni saya tak berkenan sungguh. Contoh 30 ni saya tak berkenan lah. Tapi tak apa, saya kena cover juga. Sebab dia dah perkenalkan satu benda baru yang tak cover dalam SPM yang syllabus. Okay. Saya sebut jugalah. Ini first time ni saya cover untuk SPM ni, topik ni. Sekejap sebelum ni tak ada. Tengok satu. Contoh 30 kita apa dah? Tukarkan setiap berikut kepada logaritma jati. Logaritma jati. Apa benda lah logaritma jati ni? Itu dia persoalan dia. Mana dia? Apalah dia? Tukarkan setiap yang berikut kepada logaritma jati dan nilaikan. Okey, persoalan dia logaritma jati ni apa dia? Dia tak cerita pun dalam kutek ni. Logaritma jati tak ada dalam silibus dulu tau. Saya tak tahu kenapa silibus yang ini dia masukkan logaritma jati. Tetapi tak apa, saya ceritalah benda logaritma jati ni. Okay. Logaritma jati, pengenalan. Dalam lepas SPM nanti masuk dalam matrikulasi ataupun aksesi sains, logaritma jati ni akan jadi benda yang biasa dibuat dalam subjek matematik.
Logaritma jati Logaritma jati dalam bahasa Inggeris dipanggil natural logarithm. Natural logarithm ni ialah logaritma asas E. Ini yang malas nak ajar ni. Ini adalah logaritma asas E. E saya ni tak comel. Macam tu. Ke bawah sikit. Apa benda pula E ni? E ni adalah Euler's constant. Euler's constant. Sekejap. Tengok dalamnya ada tak. Euler number ke? Euler's number. Bukan Euler's constant, Euler's number. Okey. Boleh nampak tak kat situ? Saya type apa? Nampak kan? Euler's number. Euler's number ialah huruf E. Ini saya circlekan dengan saya punya mouse ni. That is how Euler's number is being defined. Kita jangan go there dalam tahap SPM ni. Hanya tahu bahawa Euler's number ni adalah satu constant yang bersamaan lebih kurang 2.71828. Ada signifikannya dengan Euler's number ni. Ada signifikan, sangat-sangat penting. Seperti mana nombor pi. Pi kan 3.14 kan? Itu satu constant yang sangat-sangat interesting. Pi ni sangat interesting. Nombor dia nombor irrational dengan titik perbelahan yang tidak kesudahan. Euler's number pun macam tu juga. Euler's number pun irrational number yang nilainya tidak ada kesudahan. Bukan nilainya, maknanya dia punya titik perbelahan dia tidak ada kesudahan. Saya bagi pengenalan yang simple lah dulu. Sebab yang detailnya itu bukan dalam SPM level tetapi dalam matrikulasi ataupun asasi sains A level ke apa lagi yang lain dan yang lain-lain semualah. Dulu saya buat A level, jadi Euler's number ni pun keluar juga. Jadi E ni apa dia? E ialah nombor tu. Buat masa ni set sajalah. Ini adalah E. Euler's number. Saya type kat situ lah. Mana dia tadi? Mana dia? Euler's number. Euler's ni apa? Euler's ni nama orang. French ke Jerman ke saya tak ingat dah. Euler ni. Dia yang discover Euler ni. Dia yang discover Euler's number ni. Okey. Euler's number. Itu constant dia Dan biasanya Euler's number natural log ni ditulis sebagai ln ataupun kita sebut sebagai ln. LON. Ln. Bunyi dia sebagai ln. ln. Natural log ni sebagai ln. So itu pengenalan express tentang Euler's number. Dah pukul 5 lebih dah, masya-Allah. Tapi saya siapkan contoh 30 ni, kemudian kita sambung hari Selasa depan pula. Baik. Saya tak sedar dah pukul 5 lebih. Okey. Disuruh tukarkan kepada logaritma jati, iaitu natural log. Log 254 6. Kita tukarkan sebagai ln, iaitu log asas E 254 per log asas E 6. Kita menggunakan hukum logaritma yang keempat tadi, iaitu log B asas A adalah sama dengan log B asas C per log A asas C. Kita guna balik. Dan kita boleh guna nombor apa saja kat sini, termasuk Euler's number. Kita nak berubah pi pun boleh. Kita nak berubah pi pun boleh.
lantak kita lah nak bubuh apa saja kita nak kan, ataskan nombor. Oh, nombor integer boleh, nombor real pun boleh. Log asas pi pun boleh kalau kita nak bubuh. Okey. Ini log yang berjati ataupun kita bubuh dalam bentuk lon. So lon 254 bagi lon 6. Ya, betul. Okey. Dalam kalkulator ni ada fungsi lon. Kita tengok sebelah kanan log tu, itu lon. Nampak tu lon. Baik. Jadi kita ambil cari nilai ya, 254 lon 554 itu bahagi dengan lon 6. 3.090. 3.090. Okey. Kalau kita guna log 10 pun dapat nombor yang sama juga sebenarnya. Kita guna log dia, log asas 10. Dot 254 bahagi log 6. Nombor yang sama juga dapat, sama saja. 3.090. Hanya sengaja je nak guna log asas E ni, log asas log logaritma jati. Kalau kita boleh guna log asas pi pun dapat jawapan yang sama juga. Okey. Okey. Okey, B pula. Log 4 asas 30. Ini sama dengan ln 4 per ln 30. Straightforward saja. Guna saja ln. Ln 4 bagi ln 30. 0.40. 408 lah. Kita bundarkan. 0.408. Kalau guna asas 10 pun jawapannya sama lah juga. Log 4 asas 10 ni bagi log 30. Jawapan tetap sama juga. Okey. So basically ikut hukum indeks yang keempat. Hukum indeks yang keempat. Nombor apa saja kita nak bubuh saja asalkan bukan negatif. Okey? Okey. Alright, ada apa soalan tak sebelum kita tangguh? So kena ingat hukum. Kena ingat hukum, betul. Kalau tak ingat pun dia ada dalam kertas soalan tu semua formula-formula akan diberi, okey. Contoh 31 hari Selasa depan. Okey? Ada soalan apa-apa? Okey dah semua? Okey. Alright, good. Faham. Alright. Okey, kita jumpa minggu depan Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, sama-sama.